اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Kitab Pati Paridah. Kitab Pati Paridah, muka surat 53. Muka surat 53, baris yang ketiga daripada bawah. Muka surat 53, baris yang ketiga daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Sayyiduna Khidir dan lainnya. Sayyiduna Khidir dan lain-lain, setengah daripada anbiya. Sayyiduna Khidir, Khidir, Khadir, kha tu bagi atas, bagi bawah. Khadir ataupun Khidir. Sayyiduna Khidir dan lain-lain, setengah daripada anbiya. Lain-lain ni di hadapan Khalid bin Sinan, dia akan cerita di hadapan. Hanzalah bin Safwan, dia akan cerita di hadapan. Dan setengah daripada anbiya, setengah daripada nabi-nabi, Sayyiduna Khidir alaihi salam. Sayyidina Khidir alaihi salam adalah setengah daripada anbiya, setengah daripada nabi-nabi. Yang mana Khidir ini nabi, bukan rasul. Khidir adalah nabi, bukan rasul. Bahkan kata setengah, Khidir ni pun bukan nabi. Khidir ni di kalangan awliya illah. Khidir di kalangan awliya illah. Apabila setengah pandangan mengatakan Khidir adalah awliya illah, maka Khidir adalah ketua kepada para awliya. Tapi pandangan yang rajih, pandangan yang kuat dalil menyatakan Khidir adalah setengah daripada para nabi, setengah daripada para anbiya. Cuma dalam Pati Paridah ni dia ayatnya tidak sejelas sebagaimana dalam Faridatul Faraid. Dalam Faridatul Faraid, dan setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih. Itu nyata. Dan setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih, pada pandangan ulama yang rajih, yang kuat dalil. Sayyidina Khidir alaihi salam. Dari Sayyidina Khidir alaihi salam ni setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih.
pada pandangan ulama yang kuat dalil. Cuma dalam Pati Faridah ni dia hanya sebut dan setengah daripada anbiya Sayyidina Khidir alaihissalam, gitu je. Dalam Faridatul Faraid, dia Pati Faridah ini adalah rumusan daripada kitab Faridatul Faraid karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Kitab Faridatul Faraid adalah karangan Syekh Ahmad Al-Fatani. Jadi Pati Faridah ini adalah rumusan daripada kitab Faridatul Faraid, rumusan daripada Haji ni Abdullah Ahmad Al-Fatani yang meninggal pada tahun 1972. Tuan punya rumusan Pati Faridah. Pati Faridah, kemudian laginya Pati Musalli. Ni Haji ni Abdullah bin Ahmad Al-Fatani, meninggal tahun 1972. Ni Pati Faridah. Jadi Pati Faridah ni rumusan lah. Rumusan. Kitab asalnya kitab Faridatul Faraid. Jadi Pati Faridah ni dia buat tajuk, begitulah. Dia ada tajuk. Tapi ayat yang lebih jelas dalam kitab Faridatul Faraid. Dan setengah daripada anbiya pada kaul yang rajih Sayyidina Khidir alaihissalam. Pada kaul yang rajih, pada kaul yang kuat dalil, kaul yang marjuh, pandangan yang daifnya menyatakan bahawa Khidir bukan Nabi. Khidir adalah setengah daripada awliya illah. Jadi atas pandangan Khidir adalah awliya illah, setengah daripada awliya illah, Khidir adalah ketua kepada para awliya. Tapi pandangan kaul yang rajih, Khidir adalah setengah daripada Nabi. Tetapi Khidir bukan Rasul. Khidir bukan Rasul. Khidir setengah daripada Nabi. Yang kita panggil Nabi Khidir. Nabi Khidir itu kan. Nabi Khidir. Kita panggil Nabi Khidir tau. Kita tak panggil Khidir ni awliya. Nabi Khidir. Itu pandangan yang rajih. Khidir adalah seorang Nabi. Tapi Khidir bukan awliya illah. Yang mana dalam suratul Kahfi tidak menyatakan nama Nabi Khidir. Dalam suratul Kahfi Allah Ta'ala berfirman, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilma. Fawajada abdan min ibadina, maka mendapati keduanya, mendapati keduanya. Fawajada, maka mendapati oleh keduanya akan seorang hamba. Seorang hamba di sini kebanyakan ulama menyatakan Nabi Khidir. Kebanyakan ulama menyatakan Nabi Khidir. Tapi tidak dinyatakan nama Nabi Khidir di dalam tu. Jadi fawajada, maka mendapati oleh keduanya, fawajada abdan min ibadina, maka mendapati oleh keduanya. Siapa keduanya? Nabi Musa alaihissalam dan teman kepada Nabi Musa alaihissalam. Teman kepada Nabi Musa alaihissalam adalah Yusha' bin Nun. Yusha' bin Nun itu teman kepada Nabi Musa alaihissalam. Yusha' bin Nun. Jadi fawajada, maka mendapati keduanya, kedua Nabi Musa dan Yusha' bin Nun, abdan akan seorang hamba daripada hamba-hamba kami, hamba-hamba Allah
Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dinyatakan nama. Cuma hamba di sini kebanyakan ulama menyatakan Nabi Khidir alaihissalam. Tapi Nabi Khidir khilaf pada Nabi tetapi bukan Rasul. Nabi Khidir bukan Rasul. Nabi Musa alaihissalam Nabi serta Rasul. Nabi Musa alaihissalam adalah setengah daripada ulul azmi yang 5. Setengah daripada ulul azmi yang 5. Nabi Musa alaihissalam. Yang mana ulul azmi yang 5 tu, Nabi Musa alaihissalam duduk nombor 3. Nabi Musa alaihissalam duduk nombor 3. Nabi SAW, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa dan Nabi Nuh alaihissalam. Hak di muka surat 57. Ada bicara di muka 57. Yang paling lebih sekali Nabi SAW. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa. Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Kemudian turun kepada 20 orang Rasul lagi. Hak baki daripada 25 orang Rasul yang pembicaraan minggu lepasnya yang wajib diketahui secara tafsil. Kemudian turun kepada Rasul-Rasul baki yang lain selain daripada Rasul 25. Kemudian turun kepada para anbiya. 124,000 tu atas pandangan yang masyhur, walaupun bukan pandangan yang muktamad. Tapi nak ceritanya, Nabi Musa AS, Nabi serta Rasul, dan setengah daripada ulul azmi, ranking nombor 3. Ini kedudukan Nabi Musa AS. Kedudukan Nabi Khidir AS, yang pertama bukan Rasul, Nabi. Dan Nabi Khidir AS sebagai Nabi pun khilaf ulama. Khilaf ulama. Sebab yang saya tarik panjang tu, sebab ada orang buat banding antara Nabi Musa AS dengan Nabi Khidir AS. Nabi Musa tu orang syariat, tak sapa makkah hakikat. Hak sapa makkah hakikat Nabi Khidir AS. Jadi grup mereka ni grup hakikat, bukan grup syariat. Apa dah ni? Guru syariatnya macam Nabi Musa AS lah, tak sampai makkah hakikat sebagaimana makkah Nabi Khidir AS. Dia sebut siapa tu? Nabi Musa AS, setengah dia ulul azmi yang 5, duduk nombor 3. Nabi Musa AS ni kalimullah, yang paling banyak bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia buat macam Pok Musa kapung dia buat kali. Pok Cik Musa ke, Abang Musa ke tau, Haji Musa ke. Dia banding gitu. Nabi Musa ni orang syariat, tak sapa makkah hakikat. Tak sapa makkah Nabi Khidir AS. Ada ni. Jadi tak apa makkah hakikat, dia kena ikut hukum syariat. Bila sapa makkah hakikat macam Nabi Khidir, tak payah ikut hukum syariat dah. Hukum syariat mana boleh membunuh. Nabi Khidir bunuh bukan bunuh orang tua yang melakukan kejahatan, bunuh kanak-kanak yang belum berdosa. Syariat tak boleh lah. Tapi bila sampai makkah hakikat, dia tak pakai ada syariat. Dia punya huraian. Kemudian dia letaklah mereka itu makkah hakikat juga. Makkah macam Nabi Khidir jugalah. Maka syariat ni begitulah. Hak terang-terang tolak syariat tu mudah, sebab jelas
tu hak sesat tolak syariat boleh bawa pada kafir zindik, kafir murtad dan kafir zindik, kafir yang menafikan syariat. Tu senaki langsung tu jelas sesat dia, kafir tolak hukum syariat. Hak tak jelas tolak hukum syariat, tapi ilmu syariat dia tak belajar. Bukan setakat tak belajar, dia merendah-rendahkan, dia meremeh-remehkan ilmu syariat. Ilmu sifat 20, sifat 20 tak habis-habis. Ilmu bab hukum taharah, hukum semayang, taharah, hukum semayang tak habis-habis. Dia pelekehkan ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memang tak belajar. Tapi dia taklah kata mereka sudah tidak duduk di hukum syariat. Mereka tak kata. Tapi lagak mereka, kelakuan mereka seolah-olah seumpama tu. Tapi mereka tak kata cara jelas. Hak kata cara jelas tu mudahlah. Kami sampai makam hakikat. Sebagaimana makam Nabi Khidir AS, tidak duduk di bawah hukum syariat. Dia sekarang ni, Khidir ni pandangan yang rajih Nabi. Sebagai Nabi akan menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna Nabi Khidir ni wahyu daripada Allah, bukan duduk di bawah syariat Nabi Musa AS. Nabi Musa terima wahyu daripada Allah, bawa kitab Taurat. Nabi Khidir ni sebagai seorang Nabi mengabdikan diri akan Allah. Allah Ta'ala wahyukan khusus pula kepada Nabi Musa AS. Ada ni. Hak mengaku hakikat ni dapat wahyu daripada Allah Ta'ala juga ke? Tidak duduk bawah hukum syariat Nabi SAW ke? Dia pada masa Rasul-Rasul yang terdahulu, Rasul terkadang berbilang pada satu masa. Nabi tak sekiranya Nabi ni. Nabi tak sekiranya lah. Rasul sendiri pun satu dua Rasul pada satu ketika. Hak berbilang Nabi tak kira tu. Jadi Khidir ni Nabi, menerima wahyu daripada Allah. Apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir itu wahyu daripada Allah. Ya Allah kurniakan, Allah wahyukan Nabi Khidir sebab dia Nabi. Hak Nabi Musa ni terima wahyu daripada Allah untuk ummah dia, bawa kitab Taurat. Nabi Khidir ni dia hanya Nabi, bukan Rasul. Maka Allah Ta'ala wahyukan pada mereka, pada Nabi Khidir secara khusus. Tu bicara Nabi ni, bukan bicara sampai makam hakikat. Makam hakikat ni makam aulia. Ini makam nubuah, makam kenabian. Ada cerita dah ni. Makam risalah, makam kerasulan. Nabi Musa tak sapa makam hakikat syariat. Dengar ngeri sungguhlah. Atau kata dia cakap siapa ni? Pocik Musa ke, Abang Musa ke, Haji Musa kapung dia orang kali. Tak sapa makam hakikat syariat, dia kata. Dia ni cerita ni Nabi Khidir AS. Dia duduk di bawah syariat Nabi Musa AS. Sebab dia Nabi. Dia terima wahyu daripada Allah. Nabi Musa AS Rasul, bawa kitab Taurat. Kita maklumlah kitab Taurat ni yahkumu bihin nabiyun, menghukum kitab Taurat ni oleh para nabi. Kitab yang kedua yang terbesar selepas daripada Al-Quranul Karim, Taurat ni. Kitab yang kedua yang terbesar selepas daripada Al-Quranul Karim. Nabi-nabi Rasul selepas Nabi Musa berhukum dengan kitab Taurat. Itu kedudukan kitab Taurat bagi Nabi Musa alaihi salam. Kena faham molek situ. Sehingga kan Nabi Daud AS sendiri pun berhukum dengan kitab Taurat.
Walaupun Nabi Daud ada kitab Zabur. Sebab kitab Zabur hanya mengandungi kisah-kisah dan juga nasihat-nasihat, tidak ada hukum. Jadi Nabi Daud AS yang ada kitab Zabur menghukum dengan kitab Taurah juga. Ini kedudukan Nabi Musa AS. Cuma kisah Nabi Musa dengan Khidir ni, kisah ni ada dalam hadis Bukhari. Kisah ni apabila ditanya oleh kaum dia, ada tak sesiapa di muka bumi ni yang lebih berilmu daripada Nabi Musa AS? Nabi Musa pun jawab lah, tak ada. Nabi Musa pun jawab, tak ada. Dah takkan ada orang lain lagi, dia Rasul. Itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi Nabi Musa jawab, tak ada. Tu jangan pula kita tahu Nabi Musa ni ujuk takabur dengan ilmu, tak ada makan hakikat. Jangan. Ini Rasul maksum. Tak ada lah, sebab Nabi Musa adalah Rasul pada masa tersebut. Siapa yang lebih berilmu mestilah Rasul. Mestilah Rasul. Kau dijawab pula, ada. Seseorang yang lebih alim daripada Nabi Musa. Nabi Musa jawab contohnya. Orang nak cari orang lebih alim, tak mau ikut Nabi Musa AS-nya. Tapi itu semua perkara yang diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah berjumpa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Yang kita ambil hikmah pengajaran di situ, syariat ni syariat furu agama lah, cabang agama ni kenapa berubah-ubah. Itu semua terserah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas kebijaksanaan Allah, Allah nak meletakkan syariat macam mana. Tapi dari segi hakikinya, daripada Allah tak ada keburukan, tak ada kejahatan pun. Yang timbul keburukan, kejahatan apabila pandang kepada pilihan seseorang, perbuatan seseorang melakukan perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, barulah timbul buruk, timbul jahat. Tapi kalau tilik kepada perkara yang berlaku tu qada azali daripada Allah, tak ada buruk, tak ada jahat. Pandai ni. Timbul buruk jahat hanya kerana tilik pada ikhtiar usaha. Yang hakikinya ikhtiar usaha tu pun qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu sampai makam hakiki, lenyap di basirah aulia ikhtiar usaha diri, maka di basirah aulia hanya Allah Ta'ala. Walaupun pada zahirnya perkara itu perkara buruk dan jahat, tapi di basirah aulia hanya syuhud akan Allah. Tak timbul keburukan kepada mereka. Mereka akan sentiasa alhamdulillah, mengangkatkan kepujian kepada Allah. Sebab apa? Semua tu berlaku adalah qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sampai makam ni, jangan buat lakon. Demo nampak tu benda maksiat. Tu orang berjudi tu, demo nampak maksiat lah. Sebab dia nampak pilihan dan perbuatan orang judi tu. Saya pandang hakikat. Saya tak pandang tu kepada perbuatan orang judi tu. Saya pandang kepada Allah. Ni nak tolak ukur syariat, boleh tunduk kapi zindik. Ni ada orang lakon-lakon seumpama ni. Kamu lain, kamu syariat. Kamu lagi cegah sebab kamu syariat. Sebab kamu pandang itu perbuatan, pilihan dan perbuatan ahli judi. Kamu pandang, kamu ikut syariat, kamu wajib kena tegar. Saya hakikat, saya tak pandang syariat. Saya syuhud akan af'alullah. Gerak dia yang judi itu Allah buat tu. Jadi saya bagi pandangan saya tak ada jahat sebab hak Tuhan. Mana ada jahat hak Tuhan? Saya tak perlu tegar, dia kata, sebab dia makan hakikat Allah. Pada ni. Ni. Hak ni boleh tunggu dekat kapi zindik ni, jangan main.
Tapi kalau betul lah nenek aulia ni terserempak dengan judi, aulia sungguh lah, tak perlu cegah pun aulia ni. Terdetik di hati mohon kepada Allah, ya Allah, hentikan ya Allah, terhenti dengan serta-merta. Ada ni sebab ini orang pilihan Allah. Orang tadi tu orang yang lakon, tu pun orang Nuh tu, jangan. Tapi nak ceritanya, kalau kira daripada Allah Ta'ala, semuanya baik belaka. Mana berlakunya pembunuhan budak ni, itu daripada Allah. Tak ada keburukan di situ, daripada Allah. Hak Nabi Khidir lakukan, itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada kesalahan. Hak syariat Nabi Musa mengharamkan pembunuhan, syariat Nabi SAW mengharamkan pembunuhan. Bila tilik pada perbuatan bunuh titik usaha, barulah timbul jahat. Ada ni. Tapi kalau tilik datang dari Allah, tak ada lah jahat. Faham tak? Hanya pandang pada hukum syariat. Tapi jangan buat mudah ni. Syariat ni hukum Al-Quranul Karim. Syariat hukum kitab Taurah. Syariat Nabi Musa AS. Al-Quranul Karim kalamullah. Taurah kalamullah. Jangan ingat. Itu syariat je. Kita hakikat Allah. Jadi hak Nabi Musa jawab tu, tak ada dah orang hak lebih alim atas dunia selain dia tu. Itu hak tak ada salah syariatnya. Bukan kata Nabi Musa ni ujuk ke takabur, jangan begitu. Ini cerita Rasul ni. Tapi banyak hikmah dia. Allah nak jumpakan Nabi Musa dengan Nabi Khidir alaihissalam. Bila Nabi Khidir alaihissalam tu ada kisah dalam hadis Bukhari lah. Nabi Musa berjumpa dengan Nabi Khidir, mana berhajat nak menjadi murid Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Khidir pun tanyalah, tak cukup ke lagi dengan kitab Taurah pada tangan kamu? Tak cukup lagi ke wahyu sentiasa turun kepada kamu? Tak cukup lagi ke? Hak ada di Nabi Khidir ni, hak Allah Ta'ala wahyu pada Nabi Khidir. Bukan untuk Nabi Musa AS, untuk syariat umat Nabi Musa AS. Tapi Nabi Musa nak teruskan juga, nak menuruti akan Nabi Khidir AS. Hak berlaku kisah dalam Suratul Kahfi tu. Bila nak ceritanya, kalau daripada Allah tak ada keburukan. Tak ada keburukan. Apa yang Nabi Khidir lakukan, itu wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun apa yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihissalam bukan keburukan pada hakikinya, tapi Nabi Khidir tetap tidak menyandarkan apa yang Nabi Khidir lakukan hak rupa buruk tu kepada Allah. Ini saya biasa ini dalil beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bicara kemarin lah dalam Money FM pukul 6 kemarin. Dalam Money FM saya datangkan dalil berkaitan dengan beradab dengan bahawa tidak disandarkan keburukan kepada Allah, kebaikan saya disandar kepada Allah. Maka di antara dalilnya adalah kisah Nabi Khidir AS dengan Nabi Musa AS lah. Selepas daripada nak berpisah antara Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam, Nabi Khidir pun ceritalah apa dia hikmah di sebalik perkara yang dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Permulaannya Nabi Khidir alaihi salam merosakkan perahu. Kita kisah ni kita maklum, perahu tu kepunyaan orang miskin yang kerjanya sebagai nelayan.
Nabi Khidir, Nabi Musa alaihi wassalam tumpang. Kemudian Nabi Khidir pula dia merosokkan perahu tu. Hikmah dia kerana di hadapan tu ada seorang raja yang akan rapah perahu yang elok. Dia tengok perahu tu ada cacat, dia tak akan rapah. Pandai ni. Lepas tu Nabi Khidir dia cacatkan sedikit perahu tu. Tapi nak ceritanya, hak berkaitan dengan cacat perahu, Nabi Khidir tidak sandarkan kepada kehendak Allah. Berbeza dengan Nabi Khidir tegakkan dinding yang runtuh. Yang tersimpan di bawah tu adalah harta kepunyaan bapak kepada dua orang anak yatim. Bapak dua yatim ni bapak orang yang soleh. Jadi di bawah tu ada terkandung harta. Jadi takut harta tu terbongkar, Nabi Khidir pun tegakkan dinding supaya harta tu tersembunyi. Apabila anak yatim ni besar, dia akan jumpa harta yang tersimpan tu. Sebab harta tu disimpan oleh ayah kedua anak yatim ni. Bila dinding tu runtuh, kemudian akan menyebabkan harta tu akan disedari oleh orang. Kemudian ini dua orang anak yatim. Jadi jumpa di orang lain, tak ada dah lah harta tu. Orang ambil kan. Lepas tu Nabi Khidir AS tegakkan kembali dinding yang runtuh. Yang di bawah tu tersimpan harta kepunyaan ayah pada dua anak yatim, ayah yang soleh. Hak Nabi Khidir tegakkan dinding tu, Nabi Khidir sandarkan kepada kehendak Allah. Hak ni mulai ingatlah ayat tu. Tak ingat ayat sepenuhnya pun tak apalah. Ingat hak fa'aradtu an aibaha. Itu. Satu laginya fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Ada. Kan baca malam Jumaat tu kan. Fa'aradtu an aibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasbad. Fa'aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku, kata Nabi Khidir, akan bahawa aku nak mencacatkan perahu, aku nak merosokkan perahu, aku kehendak. Sebaliknya, tegakkan dinding yang runtuh tanpa minta upah. Nabi Khidir menyatakan bahawa fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbika. Fa'arada rabbuka an yablugha ashuddahuma. Fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa akan bahawa sampai umur baligh oleh kedua anak yatim, sampai dia dewasa, sampai masa dia kuat, dia boleh ambil harta yang tersimpan. Fa'arada rabbuka, maka telah menghendaki oleh Tuhan engkau ya Musa. Sebaliknya Nabi Khidir AS merosokkan perahu, fa'aradtu an aibaha, maka telah menghendaki oleh aku. Aku kehendak. Bukan Nabi Musa, bukan Nabi Khidir kata Tuhan engkau lah kehendak aku rosokkan perahu. Ada. Itu adab. Walaupun hakikinya Nabi Khidir rosokkan perahu kehendak Allah Ta'ala. Tapi Nabi Khidir kata kehendak Allah dah. Sebab pada rupa zahirnya buruk. Hakikinya itu wahyu daripada Allah. Tapi rupa zahirnya buruklah. Tumpang perahu orang miskin, buat rosak pula dah. Sebaliknya, tegakkan dinding yang runtuh, tanpa diminta upah. Comel barunya khidmat. Rosakkan perahu orang itu rupa buruk. Tegakkan dinding yang runtuh rupa baik. Walaupun hakikinya rupa buruk, rosakkan bahtera baik di sisi Allah, sebab ada hikmah dia. Tapi oleh kerana rupa tu buruk,
Nabi Khidir AS, fa aradtu an aibaha, maka bahawa menghendaki oleh aku akan bahawasanya aku merosakkan perahu. Nabi Khidir yang kehendak nak rosak perahu, tegakkan dinding. Fa arada rabbuka, maka telah mendaki oleh Tuhan engkau ya Musa, yang aku tegakkan dinding itu Tuhan engkau yang kehendak. Tapi yang Nabi Khidir rosakkan perahu, aku kehendak. Pada hakikatnya Tuhan belaka. Dia panggil adab. Mana walaupun Nabi Khidir melakukan perkara yang baik hakikinya, tapi tetap Nabi Khidir beradab, tidak menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab dari segi syariat salah, merosakkan barang kepunyaan orang. Oleh kerana rupa itu buruk, walaupun hakikinya baik, tetap Nabi Khidir beradab dengan Allah, dengan bahawa tidak menyandarkan perbuatan Nabi Khidir yang hakikinya baik di sisi Allah, merosakkan perahu kepada kehendak Allah. Aku kehendak. Nabi Khidir beradab. Sebab apa? Rupa buruk. Itu dari segi syariat. Tapi balik pada hakiki, semuanya kebaikan belaka. Pandang pada hakiki qada dan qadar Allah. Tapi bukan sampai makam hakiki ni, hanya pandang sahaja pada hakiki, bicara hakiki, bukan sampai makam. Jangan buat lakung, macam sebut tadi, jangan buat lakung. Kenapa timbul lakonan-lakonan seumpama tu? Kerana mereka terima ilmu hakikah daripada guru yang tidak mursyid. Mereka terima ilmu hakikah daripada guru yang tidak mursyid. Mana guru yang tidak mursyid? Guru yang menyampaikan ilmu hakikah kepada mereka yang tidak selayaknya. Guru yang menyampaikan ilmu hakikah pada mereka yang tidak selayaknya, itu tandaan jelas bahawa guru tersebut bukan guru yang mursyid. Kalau guru mursyid, guru yang cerdik, guru yang sebenar, dia tidak akan datangkan ilmu-ilmu hakikah, melainkan kepada orang yang selayaknya. Siapa orang selayaknya? Orang yang tetap ilmu syariah dia dan kejar amal syariah dia. Ilmu syariah dia tetap, kejar, pegangan tetap. Hak syariat zahir pekoh kemah, syariat batin tasawuf kemah, amal pun tetap dah. Amal zahir comel, semayang comel, pelihara mata, telinga, lidah comel, hati baik, tetap dah. Amal batin tetap dah. Barulah dia ajar ilmu-ilmu hakikah. Ni ilmu pegangan pun tak luluh, berpegangan pun salah. Ilmu pekoh semayang pun tak luluh, semayang pun tak betul. Ilmu tasawuf fardhu ain pun tak luluh, taubat pun belum, qada semayang pun belum, hak tinggal semayang. Dia ajar dia ilmu hakikah. Ini bukan guru yang mursyid, bukan guru yang sebenar. Yang diajar tu betul-betul satu, tapi apabila diletak ilmu bukan pada tempat, maka kenalah itu kan guru yang mursyid. Ajar kitab hikam di tempat yang fardhu ain tauhid tak ada, fardhu ain fiqh tak ada, fardhu ain tasawuf pun tak ada. Faham? Itu kan guru mursyid. Itu membaca sendiri. Kalau berguru pun bukan berguru yang sebenar. Lepas tu dalam kitab hikam syarahan Tauquf Ulama ni didatangkan perkataan Nabi Isa AS, jangan kamu gantung mutiara di tengkok babi. Jangan kamu gantung mutiara di tengkok babi. Mutiara ni ilmu-ilmu hakikah, di tengkok babi orang syariat pun tak luluh. Jangan kamu gantungkan mutiara di tengkok babi. Mutiara tu perumpamaan pada ilmu-ilmu yang tinggi, ilmu-ilmu yang dalam-dalam, ilmu-ilmu yang suci, ilmu yang penuh barakah kepada mereka yang pada ain syariat pun tak lepas. Samalah dalam syarah Tauquf Ulama ni pun didatangkan perkataan jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya. Jangan kamu ajar kalam-kalam hikmah ni. Hikam jamak pada hikmatun. Jangan kamu ajar kalam-kalam hikmah ni. Kalau bukan ahli, maka ma'anayai kamu akan dia buat punah kamu ke dia. Ni dia khoyar ni ada maqam lah apa,
akhirnya tunduk pada Jabariyah, akhirnya tunduk pada kafir zindik. Anaknya kamu akan dia. Dan jangan kamu halang pula ilmu hikmah daripada ahlinya. Maka anaknya kamu akan dia. Jangan tegah pula. Kalau berkelakar, ajar molek lah. Jangan tegah. Nanya pula nanti. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat tahu ilmu-ilmu yang sempurna. Itulah. Jadi faham-fahamlah. Kalau jumpa, pergi satu tempat, baca kitab hikam, kitab-kitab hakikat. Tapi tempat tu macam mana fardhu tauhid? Tak tahu ke mana hala. Fardhu fiqh tak ada juga. Faham lah. Itu kan guru yang sebenar. Dia tak kerti nak letak. Tak apalah, kita hakikat pun kita hurah syariat. Cari kitab syariat mudah. Dia bicara hakikat, dia bicara hala. Untuk menyedari seseorang tu berkelaikan tu tidak, payah juga. Tapi kalau hurah syariat, kita boleh kenal lalu lah. Hurah syariat kita boleh kenal lalu. Hurah bab akidah kita boleh kenal. Dia bukan, dia tak lepas ilmu syariat. Hurah bab hukum akan fiqh, boleh tahu. Dia tak ngaji hukum akan fiqh, dia baca sendiri. Ada ni. Di hurah fadhan tasawuf, boleh nampak lalu. Boleh nampak kejahilan tu. Tapi dia bicara bab tinggi-tinggi ni, kalau dak kemah molek kita dak apa cam. Orang yang itu salah. Ni timbul golongan sekarang ni. Hakikatlah mereka makam Nabi Khidir. Syariat kamu tu tak apalah, itu makam Nabi Musa AS. Nabi Musa pun tak sampai makam hakikat. Kata tergamuk dia cerita. Tapi apa yang berlaku dalam suratul Kahfi itu semuanya ada hikmah belaka. Semuanya ada hikmah. Cuma kita kena cermatlah. Yang berlaku pada Nabi Musa AS, wahyu daripada Allah. Yang berlaku pada Nabi Khidir AS, wahyu daripada Allah. Ini bukan bicara ni ummah ni bukan bicara ummah. Bicara Nabi Musa AS, kalimullah. Bicara Nabi Khidir AS, seorang Nabi atas pandangan yang rajih, yang kuat dalil. Bukan nak pergi letak kepada kita hak ummah ni. Kita ummah ni pun hak syariat Nabi SAW pun kena mujahadah molek ilmu aman. Ni nak pergi lopak makam hakikat lah. Ngaji tak tasawuf hakikat. Gitulah jadi dia. Ini cerita hak Nabi Khidir AS atas pandangan rajih kuat dalil adalah seorang Nabi tapi bukan Rasul. Tapi ada setengah pandang mengatakan Khidir adalah seorang awliya illah. Maka Khidir AS adalah ketua sultan kepada awliya illah. Atas pandangan Khidir adalah awliya. Tapi kau yang rajih, kau yang kuat dalil, Khidir adalah setengah daripada para anbiya, setengah daripada nabi-nabi hak 124,000 orang tu. Dan setengah daripada anbiya Sayyidina Khidir alaihissalam, dan bukan daripada anbiya Luqman dan Zulqarnain. Luqman bin Hakim tu, itu bukan anbiya. Hak cerita tu dalam Al-Quranul Karim, Luqman itu bukan anbiya. Dan Zulqarnain, Zulqarnain pun bukan anbiya. Mana Zulqarnain? Iaitu satu raja yang soleh daripada bangsa Himyar di negeri Yaman. Seorang raja yang soleh, bangsa Himyar di negeri Yaman. Inilah. Kisah Zulqarnain pun dalam surah apa tu? Fa'inuni biquwatin alja'al bainahum wa bainakum radma tu. Kafi juga dah. Kafi juga. Kisah Zulqarnain tu. Hak satu kaum minta pertolongan dengan Zulqarnain untuk supaya dibinakan satu dinding antara kaum dengan Ya'juj wa Ma'juj tu. Zulqarnain kata fa'inuni biquwatin aj'al bainahum wa bainakum radma tu. Aku nak jadikan dinding tu.
Fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan masing-masing dan alat masing-masing. Sebab kaum tu dia tawar kepada Zulkarnain untuk bagi upah. Tawar kepada Zulkarnain untuk bagi upah. Zulkarnain kata, apa yang Allah kurniakan kepada Zulkarnain ni, banyak dah. Allah Ta'ala kurniakan Zulkarnain. Zulkarnain tak perlu upah dah. Zulkarnain cuma minta supaya mereka kaum tu tolong Zulkarnain dengan kekuatan yang ada, dengan peralatan yang ada. Tak perlu upah-upah dah. Ayat ni dia ambil di situnya tolong menolong syariat. Fa'inuni biquwwatin, maka tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan dan peralatan kamu. Tak payah upah-upah. Tolong menolong. Ini syariat. Tapi orang salah mengaji hakikat. Bukan ilmu hakikat tu salah. Tak boleh minta tolong dengan makhluk. Syirik. Minta tolong Allah Ta'ala. Tu nak kita hikam tu. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairih huwa muridu alaik. Jangan sesekali kamu angkat hajat kamu. Kamu pohong hajat kamu pada selain daripada Allah. Sebab Allah yang mendatangkan hajat kamu, bukan selain daripada Allah. Makhluk lemah tidak boleh mendatangkan hajat kepada kamu. Jangan sekali-kali kamu angkatkan hajat kamu kepada selain daripada Allah. Itu bicara hakikat. Bicara hakikat, wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua ya Allah kami mohon pertolongan. Akan dikau jua ya Allah, tidak pada yang lain. Itu hakikat betul lah. Tapi tolong menolong syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu dia panggil asbab. Hakikinya dalam hadis Tirmizi lah, iza sa'alta fas'alillah wa iza sta'anta fasta'in billah. Nak minta dengan Allah, nak mohon bantuan dengan Allah. Itu hakiki. Hadis Tirmizi tu kan, iza sa'alta, nak minta fas'alillah, minta dengan Allah lah. Wa iza sta'anta, nak minta bantuan, fasta'in billah, minta dengan Allah lah, mohon kepada Allah. Itu hakiki. Syariat banyak Nabi tak tolong dengan sahabat minta tolong dengan Nabi, sahabat minta tolong menolong sesama sahabat. Bukan Nabi cerita kelebihan orang yang Tuhan beri keluasan kepadanya, dia dapat menyempurnakan hajat orang ramai. Orang ramai datang mohon hajat pada dia, dia boleh menyempurnakan hajat. Orang ni pada hari akhirat akan aman sejahtera daripada seksa Allah Subhanahu wa taala. Orang ramai minta hajat dengan dia sebab dia ada keluasan yang dikurniakan Allah. Dia boleh menyempurnakan hajat, dia akan aman daripada seksa Allah pada hari akhirat. Nabi dah kata orang ramai minta tolong dengan seseorang yang dapat keluasan daripada Allah, syirik. Nabi dah kata gitu. Itu syariat, tolong menolong. Dia bukan syirik. Ustaz sekarang Ustaz orang banyak Tuhan, dia kata. Kata banyak Tuhan di mana pula? Kita orang Islam, Tuhan yang satu, banyak Tuhan di mana? Tu minta tolong orang tu, minta tolong orang ni, banyak Tuhan, dia kata. Syirik kepada Allah. Orang tua ni tanya saya, tahu dah dia salah pengajian. Tahu dah dia salah pengajian. Fala tarfa'anna hajatan ila ghairi huwa muridu alaik. Dan kita ikam, jangan angkat hajat pada selain Allah. Allah yang menyempurnakan hajat, Allah yang mendatangkan hajat. Kenapa minta tolong pada selain Allah? Itu hakikat, tak menafikan syariat tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Quran perintah tolong menolong kamu atas kebaikan dan ketakwaan. Itu syariat. Tolong menolong. Tolong macam tadilah. Fa'inuni biquwwatin. Ada Zulkarnain. Tolong oleh kamu akan daku dengan kekuatan dan alat yang ada pada kamu. Tak perlu upah dah akan dakunya. Akan Zulkarnain. Tolong menolong. Itu syariat.
Hak Nabi Sulaiman alaihissalam tu minta tolong kepada pembesar dia, siapa yang boleh mendatangkan Malikah Ratu Balqis. Ifrit kata dia boleh mendatangkan. Mana sebelum Nabi Sulaiman bangkit dari tempat duduk, Malikah Balqis tu sudah ada di tempat Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman tak ambuh lambat. Jawab sang lelaki, qala allazi indahu ilmu minal kitab ana atika bi qabla yartadda ilaika tarfuk. Jawab sang lelaki yang dikurniakan kitab dan Taurah dan Zabur, aku boleh mendatangkan Malikah Balqis. Engkau kelip mata buka di depan dah. Ni Ifrit kata sebelum kau bangun tempat duduk lambat sikit. Hak lelaki ni kata sekelip mata ada dah Malikah Ratu Balqis tu. Nabi Sulaiman minta tolong siapa? Qala ya ayyuhal malau ayyukum ya'tini bi arsyihad qabla an ya'tuni muslimin. Siapa kau di antara pembesar ni yang boleh mendatangkan Malikah Ratu Balqis? Siapa yang boleh mendatangkan? Nabi Sulaiman minta tolong siapa? Minta tolong pembesar. Pembesar tu makhluk Allah. Itu syariah dia panggil. Ramah Tuhan dia kata, minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Syirik dia kata siang kau tua ni. Dah pocik tak pernah ke minta tolong dengan anak menantu apa semua, minta tolong dengan mak haji di rumah. Memanglah nak pergi ke mana-mana minta tolong anak menantu lah dia kata, sebab anak menantu tak pergi dah jalan jauh-jauh, dekat-dekat boleh. Sebab apa? Sebab ingatan jalan-jalan budak-budak ingat dah. Jadi nak pergi ke mana-mana minta tolong anak menantu lah. Kenapa tak minta tolong Allah? Tak syirik gitu, tak banyak Tuhan gitu, klik tak kata apa. Tu. Tapi orang tua dia jadi tak tahu dia pakar dah orang panggil. Dan sekarang ni orang ni banyak Tuhan belaka, syirik belaka sebab minta tolong orang tu, minta tolong orang ni. Dia minta tolong anak menantu. Allahumma lah. Kamu dah minta anak menantu, ya Allah sampaikan aku satu tempat. Dah. Apa untuk tolong anak menantu tu makhluk? Syirik lah. Tak pula dia ni. Dah apa-apa dah minta tolong dengan mak haji. Apa-apa mak haji dia tak tolong. Kenapa minta tolong mak haji? Itu makhluk. Tak syirik gitu. Senyap tak kata apa. Tolong menolong tu syariah. Ada ni. Bukan terkadang kita wajib minta tolong. Terkadang kita wajib minta tolong. Terlantar nak solat tak mampu berwuduk sendiri, tak mampu nak membersihkan najis sendiri, wajib minta tolong. Minta tolong dengan siapa? Minta tolong dengan makhluk lah. Wajib situ tu. Ke mana? Ke Allahumma, ya Allah aku nak sembahyang, ya Allah ya Allah engkau wudukkanlah aku, ya Allah ya Allah engkau basuhlah berok aku ni, ya Allah, gitu. Minta tolong dengan makhluk lah. Apa hukum dia? Wajib minta tolong. Sebab kita nak semayang ni. Boleh letak banyak Tuhan orang ni, syirik orang ni. Tapi akhirnya pergi duduk tempat orang syirik tu juga. Dia tak jadi. Nak ngajak betul dia tak jadi. Sebab ilmu dah duduk tempat mensyirikkan orang. Ustaz ya ke Ustaz kalau semayang tak khusyuk tu tak masuk neraka. Tak apa je. Saya mengaji tak khusyuk masuk wailung Ustaz. Dah haji khusyuk tak? Memang tak Ustaz Lepas tu haji nak masuk wailung lah. Gitu lah. Tu kata dia kata kalau semayang masuk neraka juga. Tak semayang memang dah neraka dah. Tapi kalau semayang neraka juga. Sebaik tak tinggal semayang. Dia jadi dua belah gitu lah. Ustaz tak semayang neraka, tu sahadah dia kata. Tapi kalau semayang neraka juga. Sebab apa? Sebab tak khusyuk. Ya ke Ustaz khusyuk tu sunat. Tak khusyuk ni pahala jadi kurang, tak masuk neraka. Dah iyalah buat sunat. Takkan tinggal bersunat jadi masuk neraka. Tapi rugilah sebab semayang pahala semayang tidak akan sempurna. Lalu tanya pula, Ustaz kau tak khusyuk tak masuk neraka ke Ustaz Tanya pula, berulang-ulang. Akhirnya tak ada. Sebab apa? Dia nak pergi tempat hak tak khusyuk masuk neraka. Dia nak masuk neraka. Dia balik semula tempat hak syirik habis orang ni. Tak ada Tuhan habis orang ni. Tempat tu dia suka. Dia suka tempat yang masuk neraka wail.
Kata kalau faham gitu bocik kata dengar di budak-budak muda tak semayang bang jadi bahan kalau ketawa cik kan bocik balik masjid. Orang hendak semayang bang hendak wakaf hendak semayang bang lah bukan hendak wakaf ni tak semayang. Hok tak semayang. Hendak semayang balik. Ji. Mana ji? Sudah dah semayang? Sudah dah. Kosyak dah ji? Haji kosyak dah? Dah. Haji dah kosyak masuk wailung. Kita orang dak semayang masuk neraka. Pun padang bak dak semayang. Haji semayang dah masuk neraka juga. Baik semayang lagi sebab apa? Sama masuk neraka. Dak jadi bahan kalau ketawa orang gitu. Lepas tu dia ambil ayat tu. Fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahum tu. Tu sangat salah huraian. Lala dalam semayang, lala daripada semayang. Orang tinggal semayang. Bukan lala dalam sembahyang. Imam Nawawi mengatakan bahawa khusyuk ijma' ulama sunat. Tapi bukan meringankan. Ada orang pula, kalaulah dia nak pakai khusyuk tu sunat, jadi mudah lah. Kita ada masalah. Tak apalah. Pergi semayang, kita fikir dalam semayang masalah kita. Sebab khusyuk sunat je kan. Yang nganying pula. Sebab nganying. Ini pandangan ulama, ijma' ulama kata yang Nawawi khusyuk tu sunat. Yang main. Kalau khusyuk sunat sedap. Cuba kita fikir akal. Kalau khusyuk sunat, kita ada masalah. Nak selesai masalah macam mana? Kita semayang. Lepas kita semayang, kita fikir nak buat mana masalah tadi ni. Okey ya, sebab khusyuk sunat dia kata. Nak gitu ke dia kata? Siapa ajar gitu? Dah kalau kata sunat jadi gitu lah. Buat main orang panggil. Ini orang ada masalah. Masalah ilmu satu, masalah hati satu. Dah kita pekoh mana-mana pun khusyuk sunat. Tinggal khusyuk rugilah. Sebab penilaian semayang bergantung pada khusyuk. Tapi tak masuk neraka. Tanya ustaz, tak masuk neraka ustaz? Dok, tapi rugilah. Orang tua dah pun tak mampu nak khusyuk sepenuhnya. Sementara orang muda, alhamdulillah lah. Semayang tak sempurna pun banyak semayang sunat. Sunat tu boleh tampunglah kekurangan dalam semayang. Khusyuk kurang pun semua. Kan semayang sunat banyak kan. Semayang sunat tu akan menampal kekurangan. Itu hikmah disyariatkan ibadah-ibadah sunat untuk menampalkan kekurangan. Dah tahu dah semayang kita tu kurang khusyuk, kita usaha dah. Main sunat lah banyak. Memang tak masuk neraka ustaz Tanya, hilang. Sebab apa? Dia pergi tempat neraka semula. Dia nak pergi tempat neraka. Itu kena cumak lah. Kita hakikah ni biar kita lepas asas patutnya kemah kejap, amal pun kemah kejap, direzekikan oleh Allah, jumpa guru yang mursyid, kita belajarlah. Kalau tak pun tak apa, itu bukan ilmu fardu ain. Tapi kalau awal-awal diwidah ilmu hakikat, itu bukan guru yang mursyid. Alamat dia, tandaan jelas lalu dah. Sebab apa? Sebab ia letak intan beliang bukan di tempat yang sebenar. Dia umpamakan intan beliang ni. Kitab-kitab hakikat ni kitab-kitab yang mulia, kitab-kitab yang tinggi. Tapi nak membicarakannya kena tepat molek. Kadang-kadang dalam pondok pun tugu tak ngajar kitab hikam. Dalam pondok tugu tak ngajar kitab hikam, kitab adur napih. Dalam pondok tugu tak ngajar. Jarang-jarang tugu je yang mengajar. Tugu yang tak mengajar tu dia tak belajar ke kitab hikam, dia belajar sangat. Tugu yang tak mengajar kita ada Nabi, dia tak belajar kita Nabi, dia belajar sangat. Tapi kenapa tak mengajar? Dia fokus pada ilmu syariat. Tu dalam pondok dah. Ni kapung fatah dah ke mana hala dia mengajar kita ikan. Faham lah. Tu faham. Itu kan guru yang sebenar. Tadi cerita Nabi Khidir, ni cerita Zulkarnain. Fa'inuni biquwatin, maka tolong oleh kamu akan aku dengan kekuatan kamu. Tolong menolong itu syariah. Tolong menolong itu syariah. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, bertolong menolonglah kamu
atas kebajikan dan ketakwaan. Bukan ya Allah, tolong menolong di antara kamu tu syariah dia panggil. Tapi hakikinya wa iyyaka nasta'in, akan dikau jua ya Allah kami mohon pertolongan hakikinya. Tapi tidak menafikan syariah tu menolong syariah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan Nabi juga Iskandar Ar-Rumi, Iskandar Rum, Raja Iskandar. Zulkarnain satu raja, Iskandar Rum pun satu raja, bukan setengah daripada seorang Nabi. Dan setengah daripada Anbiya, tu habis sikit petok dia. Dan setengah daripada Anbiya, Nabi-Nabi, Khalid bin Sinan daripada anak cucu Nabi Ismail AS. Dan ia semasa dengan Kisra Anusarwan. Kisra ni gelaran raja, Anusarwan, yang mana dia buat satu dewan besar di Syam yang runtuh pada malam masuknya benih ayah Nabi ke dalam rahim ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu Anusarwan, Kisra Anusarwan. Di semasa ni Nabi Khalid bin Sinan. Dan Khalid ini kemudian dari Nabi Isa 300 tahun. Jadi antara Nabi Isa dengan Nabi SAW ada lagi Nabi, iaitu Nabi Khalid bin Sinan. Maknanya kemudian Nabi Isa 300 tahun. Menyuruh ia Khalid bin Sinan akan manusia supaya mengikut agama Nabi Isa. Dan setengah daripada Anbiya, Hanzalah bin Safwan, kemudian ada Khalid 100 tahun dan membunuh akan dia oleh kaumnya. Ini semua Nabi selepas daripada Nabi Isa, sebelum daripada bangkitnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, setengah mengatakan 400 tahun senggang, ada setengah mengatakan 600 tahun senggang antara Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi tidak dapat dengan usaha. Nak jadi Nabi adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala, tak dapat dengan jalan usaha. Untuk jadi aulia dapat dengan jalan usaha. Nak jadi Nabi pilihan Allah Subhanahu wa taala, nak jadi aulia boleh dapat dengan jalan usaha. Perbanyakkan amal sunat atas pilihan Allah Subhanahu wa taala, Allah angkat darajah aulia. Maknanya untuk jadi aulia boleh dapat dengan usaha, tapi untuk jadi seorang nabi tak dapat dengan usaha, bahkan ianya adalah pilihan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kitab Hidayatus Salikin, Kitab Hidayatus Salikin, muka surat 14. Muka surat 14, baris yang ke-14 daripada atas. Baris yang ke-14, muka surat 14, baris ke-14 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu 3 kali hingga hampir kepada kedua bahumu, kerana pakaian dalam syurga itu sampai kepada tempat air sembahyang. Kemudian selepas daripada membasuh muka, basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu 3 kali. Selepas daripada membasuh muka, kemudian ketika membasuh muka disunatkan basuh lebih
yang mana basuhan wuduk akan bercahaya daripada kesan wuduk pada hari akhirat. Apabila ketika membasuh muka kita membasuh lebih, maka kawasan yang bercahaya kesan daripada air wuduk akan jadi luas lah, bukan hanya di kawasan muka sahaja. Sebab bila basuh lebih, maka sekalian kawasan muka yang dibasuh lebih itu akan bercahaya kesan tandaan daripada wuduk. Jadi basuh muka ni biar sampai ke hadapan kepala, sampai ke kedua-dua belah telinga, kemudian sampai kepada sebahagian daripada tengkok. Mana basuh biar lebih ketika membasuh muka. Sebab kita basuh muka tu, kesan air wuduk akan bercahaya pada hari akhirat. Jadi kalau basuh lebih, maka kawasan yang bercahaya ni luas lah. Jadi semua kawasan yang kita basuh sebagai wuduk tu semuanya akan bercahaya. Tandaan orang yang berwuduk di kalangan ummah Nabi SAW pada hari akhirat bercahaya daripada kesan air wuduk. Jadi kalau basuh kawasan wajib sahaja, hanya bercahaya kawasan wajib sahaja. Kalau basuh luar, maka kawasan yang bercahaya itu jadi luar. Maka disunatkan ketika basuh muka biar basuh sampai ke hadapan kepala, sampai ke telinga kiri kanan, sampailah kepada sebahagian tengkok. Bahkan memang ada pandangan, walaupun ini pandangan dhaif dan juga pandangan mazhab yang lain, ketika membasuh muka kita wajib kena basuh habis ni di telinga kita ni. Sebab termasuk muka adalah hadapan telinga. Kita dah sampai di telinga ni je hak muka. Kanan kiri sampai di telinga je. Ada pandang mengatakan dah ni muka lagi, ni muka lagi. Telinga ni muka lagi. Sebab muka wajhum ni kenapa? Limuwajahah. Apa muwajahah? Berhadapan. Dipanggil wajhum ni hak berhadapan. Dia panggil ni wajhum sebab apa? Limuwajahah mana apa? Berhadapan. Ni tak berhadapan ni. Ni bukan berhadapan ni. Maka ni wajah juga ni ketika berwuduk basuh muka. Memang ada pandangan walaupun bukan mazhab Syafi'i menyatakan ketika basuh muka ni wajib ni. Telinga ni wajib kena basuh. Dan memang kita basuh luar. Ke basuh ngam-ngam telinga ni je. Memang kita basuh luar. Dan disunatkan biar lebih banyak. Biar lebih banyak. Ini dalam mazhab Syafi'i kita lah. Walaupun ada mazhab lain yang mengatakan tak sunat apa. Sampai peringkat ada pandangan mengatakan makruh. Itu tak apalah. Itu bicara bab khilafiyah lah. Ini tercita pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Kita ketika basuh muka, sama juga ketika basuh tangan sampai ke siku, sama dengan ketika basuh kaki sampai ke buku lali. Hak dia, hak wajib kita tahulah kan. Hak wajib kita wajib kena basuh lebih sikit. Kita wajib kena basuh lebih sikit. Lebih sikit tu lah, saya pun kadang-kadang sebut tu betul ke tak lah. Sehung dua hung. Sehung tau. Saya pun kadang-kadang dah ingat dah sehung tu macam mana sehung tu. Sehung, apa tak sehung? Kan kita cakap, Allah, kurang sehung je. Apa makna sehung? Sikit je tau. Jadi kawasan muka kita maklum kan, kawasan muka, tangan sampai ke siku, kaki sampai ke buku lali, hak wajib. Hak wajib tu kita wajib kena basuh lebih sikit. Wajib kena basuh lebih sikit. Sebab apa? Sebab tidak akan sempurna kita basuh kawasan wajib, melainkan kita kena lakoh sikit. Lakoh sikit itulah hukumnya adalah wajib. Kan? Hukumnya adalah wajib. Hak sunat ni basuh lebih lagi. Tu hak sunat. Lebih sikit tu wajib. Sehingga kan fardu takdir. Ada luka di betul-betul ni kawasan sempadan antara muka dan kepala. Hak muka sebelah atas, tempat tumbuh rambut pada ghalib,
Ni hak muka. Lepas tu hak kepala. Tiba-tiba atas ni terbelah. Luka, terbelah. Cedera. Terbelah tu tak ada pembalut lagi lah. Tapi di tempat terbelah tu kawasan kepala dah. Pandai ni? Tetapi tempat sebelum terbelah molek tu ngam-ngam kawasan muka. Ngam-ngam kawasan muka. Kita kata ngam-ngam kawasan muka, lepas dari kawasan muka tu masuk kepala tu terbelah lalu dah. Ada ni. Tapi tempat terbelah tu tak kena muka. Tapi tepi hak terbelah tu ngam-ngam muka. Maknanya untuk muka boleh basuh lebih tau. Tak boleh nak basuh lebih dah. Sebab apa? Sebab terbelah tu luka tu. Kalau kena air sakit tau. Tapi langsung bukan kawasan muka tempat terbelah tu, kawasan kepala. Tapi ngam-ngam sungguh. Pandai ni? Menyebabkan ketika basuh muka tu nak basuh lebih sikit tak boleh sebab sakit di luka terbelah. Wajib kena ganti dengan tayamum untuk hak tak boleh nak basuh lebih. Walaupun tak ada kosek muka. Sebab terbelah tu ngam-ngam belah bawah tu muka lalu dah. Tapi tempat terbelah tu permulaan kawasan kepala. Faham tak maksud dia? Tapi tak boleh nak basuh lebih. Tapi kawasan muka tak bukan kawasan muka terbelah tu. Tapi boleh tak basuh lebih sikit? Satu hung tadi tu. Tak boleh lah sebab luka dia tu sakit tu. Wajib kena ganti tayamum untuk kerana tak boleh basuh lebih sikit. Gitu no. Kalau berlaku seumpama tu lah. Ni cerita masalah je ni tak pernah berlaku pun. Sama juga kalau kata terbelah di betul-betul ngam di kawasan siku. Habis siku tu tangan lagi. Mana lepas di siku bukan kawasan tangan dah. Lebih di siku dah. Tapi ngam-ngam dengan siku tu. Walaupun tak kena bahagian siku. Tapi masa basuh tangan sampai siku tu boleh basuh lebih sikit dah sehung ke? Tak boleh dah lah sebab tu terbelah tu sakit nak kena air tu. Dia wajib ganti dengan tayamum. Kerana tak boleh nak basuh lebih di satu tempat tu. Mana kita wajib basuh lebih ketika basuh muka, ketika basuh tangan sampai ke siku, ketika basuh kaki sampai kepada dua buku lali. Wajib basuh lebih. Sikit sehung setengah hung, sehung dua hung tu lah. Basuh lebih lagi hukumnya sunat. Basuh biar lebih banyak itu hak akmal dia. Tapi kalau kita basuh lebih sikit dah, siapa ada sikit kepala ni boleh pahala sunat dah. Kita basuh dah setengah telinga boleh pahala sunat dah. Kita basuh bawah dagu ni sikit boleh pahala sunat dah. Tapi yang lebih akmalnya biar banyak sikit. Biar sampai tengah kepala, biar telinga ni kiri kanan basuh belaka, sampai ke sebahagian tengkok ni pun basuh juga. Biar luah. Itu hak akmal, hak sempurna ketika kita membasuh lebih ketika membasuh muka yang disunatkan. Kemudian membasuh muka disunatkan 3 kali. Membasuh muka disunatkan 3 kali. Mengurangi 3 kali hukumnya adalah makruh. Melebihi 3 kali hukumnya adalah makruh. Melebihi 3 kali hukumnya adalah makruh jikalau air sendiri. Kalau air wakaf untuk berwuduk hukumnya haram membasuh lebih dari 3 kali. Basuh 4 kali 5 kali hukumnya adalah haram kalau air wakaf. Air wakaf untuk berwuduk, bukan untuk berlebih ketika berwuduk. Sebab berlebih tu makruh. Ada orang wakafkan air wuduk untuk basuh lebih. Basuh lebih 3 kali tu kan makruh. Kita wakaf untuk buat benda makruh. Ada? Wakaf untuk berwuduk. Tapi bukan berwuduk saja dah. Kita boleh juga nak basuh tangan kotor ke dibenarkan. Dah kalau basuh tangan kotor bukan untuk berwuduk, air wakaf tu dibenarkan. Kenapa kita nak basuh muka yang keempat tu tidak dibenarkan? Sebab tu tidak diharuskan, tu dimakruhkan. Adapun kita basuh tangan kotor tu memang disuruh pada syarak. Air wakaf Masjid Surau ni bukan hanya untuk berwuduk. Pandai ni. Terkadang dibenarkan untuk mandi.
Qarinahnya apa dibenarkan untuk mandi? Dibuat bilik mandi. Bila dibuat bilik mandi berarti pihak masjid membenarkan air masjid digunakan untuk mandi. Lepas tu dia ada buat bilik mandi. Lepas tu ada orang tanya pula, mandi. Lepas tu kalau basuh kereta ustaz, basuh kereta pun boleh jugalah. Kalau pihak masjid buat tu tempat orang naik tinggi tu kan, tempat naik tinggi orang basuh kereta tu kan, masjid buat tempat tu. Masjid pergi basuh kereta ada dalam masjid tu kan, hak boleh basuh bawah tu, spray bawah tu kan, tempat tinggi tu kan, ada masjid buat gitu. Mana masjid tak benar kan basuh kereta? Bukan, tak boleh basuh kereta air masjid tu, mandi boleh tu. Dia buat bilik mandi tu memanglah qarinah tandaan bahawa air masjid boleh gunakan untuk mandi. Tambahan pula masjid hot tepi jalan, orang musafir banyak berhenti, dia comel masjid kadang-kadang, dia butang derma pula situ. Ada setengah masjid dia kata banyak duit dalam tu. Mana kita boleh tengok orang ni, dia nampak duduk mandi kapan anak-anak tu kan, lepas selesai tu ibu duit datang. Ibu duit datang. Mana kadang-kadang masjid yang tempat singgahan ni banyak duit, sebab orang akan derma. Tapi ada juga orang kedeku, punyalah mandi basuh tu, basuh ni 2-3 beranak, keluar tak ada pun 10 sen pun dalam tabung tu, bubuh lah. Kita pakai air banyak mana. Tapi memang setengah tempat bila kata tong untuk derma, hak disedia tu tempat orang biasa, orang singgah, dia dah masuk tandas dulu, barulah masuk masjid semayang. Dia kata memang banyak duit, orang akan buh duit. Sebab orang tu fikir kan, dia kata dah pakai dah air, takkan siapa ke RM1, RM2, RM5, RM10 tak boleh hubung. Lepas tu kadang-kadang boleh banyak duit lah. Tapi dibenarkan, pengaji benarkan pada ni. Tapi untuk melakukan perkara makruh, berwuduk basuh muka 4 kali, tidak dibenarkan. Sebab apa? Sebab syarak larang. Orang yang berwuduk kurang dari 3 kali, yang berwuduk lebih dari 3 kali, Nabi kata faqad asaa wa zalama. Nabi kata maka telah jahat ia dan zalim ia. Tengok ada ni, basuh lebih 3 kali tu dilarang pada syarak, cuma larangan makruh, tapi dilarang. Maka hak larangan syarak, air masjid bukan untuk buat larangan syarak. Adapun mandi tadi syarak mengharuskan, syarak tak larang. Lepas tu Pak Masjid membenarkan mandi, mandilah. Sebab takut Allah mandi air masjid boleh, takkan kita berwuduk basuh muka kali yang keempat tak boleh, sikit je kali keempatnya, tak sama. Mandi tu perkara haru. Melebihkan 3 kali 3 basuh muka perkara yang Nabi larang, takkan sama. Yelah kalau kira mandi pakai air banyak, basuh muka kali keempat sikit je air pakainya, tak sama waktu larangan. Sebab tu kalau air wakaf basuh lebih 3 kali hukumnya haram. Lepas tu macam mana orang waswah? Orang waswah tu jangan ambil wuduk lah di masjid, ambil wuduk di rumah. Dia kata kalau ambil wuduk di rumah tak sempat apa, ambil wuduk awal-awal. Dia kalau main masjid pun tak sempat juga. Kita keluar daripada tempat sembahyang, duduk berjeruk dalam bilik-bilik dan tempat wuduk, tak sesat kan ambil wuduknya, basuh. Ni mana ni. Lepas tu apa tu? Dia membazir, hukumnya haram. Lepas tu macam mana tu dia boleh buat benda haram? Dia sudah dipengaruhi oleh syaitan. Sebab waswah ni daripada syaitan. Orang yang mengikuti perasaan waswah, dia sudah mengikuti syaitan. Haram bagi mereka manis saja. Sebab apa? Ikut syaitan. Hak haram tu manisnya. Orang waswah ni tak ada cerita hukum dah. Haram tak ada hukum dah bagi dianya.
Jadi ketika berwuduk, ketika membasuh muka, sunat 3 kali. Kalau kurang 3 kali, hukumnya makruh. Basuh sekali je, terus berpindah pada basuh tangan sampai ke siku, makruh. Basuh muka 2 kali, tapi berhenti setakat 2 saja, tidak meniga, terus pada membasuh tangan sampai ke siku, makruh. Berwuduk 3 kali inilah Nabi kata, haza wudu'i wa wudu'il anbiya'i min qabli. Faman zada au naqasa faqad asa'a wa zalama au kama qala. Nabi berwuduk 3 kali. Nabi kata, inilah wuduk aku dan wuduk para anbiya sebelum aku. Siapa yang mengurangi daripada 3 kali dan melebihi daripada 3 kali, maka telah jahat ia dan telah zalim ia. Mana berwuduk, biarlah 3 kali. Basuh muka 3 kali. Itu disunatkan. Nak dapat 3 kali ni, kalau air yang berlari macam air pahit, sekejap je lah. Ada ni 3 larian air. Kalau air koloh lain. Air koloh dipanggil air yang tenang. Dia ada air yang al-ma'ul jari, al-ma'ul rakid. Ma'ul jari ni air yang berlari. Air berlari macam air sungai, macam air pahit. Dia ni mengalir, bergerak mana? Bertukar-tukar. Satu lagi air yang tenang, macam air koloh, air tenang. Jadi macam mana nak dapat 3 kali? Dia masuk muka dalam koloh, baru dapat sekali. Sebab air yang di muka tu air yang sama. Maka untuk meniga dia kena gosok lah. Gosok. Maka air pun sudah bertukar. Air sudah bertukar ganti kan? Dapatlah meniga. Kalau dia masuk muka dalam koloh, dia pun niat wuduk. Dia keras tak gerak muka. Sekali lah orang panggil. Sebab apa sekali? Air yang berada di muka dia air yang sama. Jadi untuk dapat kali yang kedua, dia pun gerak muka dia dalam koloh. Air bila bergerak je muka, air lain. Dapat basuhan kali yang kedua. Gerak kembali balik tempat asal, dapat basuhan kali yang ketiga. Ataupun muka tidak gerak, tapi digerakkan air dengan baru digosok. Digosok air pun bertukar-tukar, maka dapatlah meniga. Tapi kalau air pahit mudah, sebab air yang berlari, air yang bertukar-tukar, sekejap je sudah dapat meniga. Ada orang jo, selagi muka duk bawah pahit, tak keluar, sekali je basuh muka tu, tak dapat meniga. Tak betul gitu. Air yang bertukar-tukar kan, sekali, 2 kali, 3 kali, berapa second je, sekejap sangat je. Kalau masuk muka bawah pahit, sekejap saja akan dapat pahala, akan dapat sunat meniga. Kemudian maka basuh olehmu kedua tanganmu serta kedua sikumu 3 kali. 3 kali juga ni. Hingga hampir kepada 2 bahumu. Hingga hampir pada 2 bahumu. Kerana pakaian dalam syurga itu sampai pada tempat air wudu. Sampai kepada tempat air wudu. Hak pakaian dalam syurga sampai ke tempat air wudu. Pakaian yang khas. Kalau pakaian dalam syurga hanya sampai takat air wudu, jadi tak banyak. Air wudu sampai sini je misalnya. Tapi basuh lebih jadi banyak. Ini pakaian khas untuk pahala orang yang berwudu. Cahaya satu dah. Cahaya tandaan satu dah. Dan dia ada pakaian khas dalam syurga untuk tempat yang bersentuh dengan air wudu. Pada ni tempat yang sentuh dengan air wudu, dia ada cahaya khas dan dia ada pakaian khas untuk tempat yang kena air wudu. Jadi untuk dapat cahaya yang lebih, untuk dapat pakaian lebih, ketika basuh dengan sampai siku, biar sampai ke bahu, rapat ke bahu. Mana apa ni? Menghabisi lengan. Kita basuh sampai ke siku wajib. Kita lebihkan 1 hum wajib. Kita lebihkan sedikit, boleh pahala sunat dah. Lebih lagi sampai setengah lengan. Lengan bagaimana ni? Sampai setengah lengan, tu lebih afdal. Yang paling afdalnya biar rapat ke bahu. Itu paling afdal.
Ketika basuh tangan ni, basuh lebih tahjil dia panggil. Biar sampai ke bahu. Itu hak akmal. Hak su kesudahan, kita membasuh lebih ketika membasuh tangan. Dan sunat didahulukan basuh tangan yang kanan, kemudian maka yang kiri. Ketika membasuh tangan sampai ke siku, ketika membasuh kaki sampai ke buku lali, sunat mendahulukan kanan atas kiri. Sunat mendahulukan kanan atas kiri. Sebab Nabi SAW kasih bahawa Nabi memulai sebelah kanan. Nabi kasih bahawa Nabi memulai sebelah kanan. Nabi SAW yuhibbut tayamun. Nabi suka menganan. Kana Nabi SAW yuhibbut tayammuna fi tatahurihi wa sya'nihi kulli. Nabi ni suka menganan ketika bersuci dan pada sekalian kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi suka mendahulukan sebelah kanan. Itu dia panggil menganan. Dan kita menganan. Kita bukan menganan, mengkanan. Betul? Menganang ni macam kuih nganang pula jadi. Apa? Dalam kitab memang dia kata sunat menganan. Mendahulukan kanan atas kiri. Ketika membasuh tangan sampai ke siku, ketika membasuh kaki sampai ke buku lali, disunatkan kita mendahului sebelah kanan. Kalau kita mendahului sebelah kiri, hukumnya adalah makruh. Basuh tangan sampai ke siku, sunat mendahului sebelah kanan. Kemudian bola tangan kiri, membasuh kaki sampai buku lali pun sama, disunatkan mulai basuh tangan kaki kanan, kemudian barulah basuh kaki kiri. Dan baca olehmu pada ketika membasuh tangan kanan itu, Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Ini bacaan doa ketika membasuh anggota wudu. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akadamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.